Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kumpulan kami telah diamanahkan untuk menyelesaikan tugasan yang bertajuk Kesepaduan Nasional Pemantapan melalui Etika dan Peradaban. Saya akan kongsikan dua subtopik. Subtopik pertama ialah pengenalan dan subtopik kedua ialah konflik kesepaduan sosial. Baik, untuk bahagian pengenalan, tajuk ini ialah tentang pemantapan kesepaduan nasional Malaysia, iaitu ia membincangkan kepelbagaian masyarakat. Kepelbagaian ini menimbulkan berbagai-bagai cabaran kepada sesebuah masyarakat, khususnya Malaysia. Setiap komuniti misalnya mempunyai etika dan peradaban yang berbeza. Namun kesemuanya perlu hidup dalam sesebuah masyarakat Malaysia. Kerana apa? Untuk menunjukkan kesepaduan nasional yang telah wujud. Didukung dan mesti terus-menerus dimantapkan. Hal ini dilaksanakan melalui 3 rangkai proses yang bergerak serentak dipacu oleh 3 motivasi. Apa itu 3 motivasi yang dilaksanakan? Yang pertama ialah perpaduan yang diidamkan, yang kedua kesepaduan yang dicapai, dan yang ketiga ialah penyatuan yang diusahakan. Seterusnya saya akan berkongsi konflik kesepaduan sosial, iaitu apa yang berlaku di dalam konflik kesepaduan sosial ni dan beberapa rentetan peristiwa yang telah berlaku. Baik, konflik kesepaduan sosial ni berlaku apabila nilai bersama dalam kalangan mereka tidak dihayati dan dikongsi bersama. Kita tengok sejarah ya. Semenjak terjadinya rusuhan etnik pada 13 Mei 1969, Malaysia telah menjadikan perpaduan nasional sebagai matlamat akhir utama untuk dicapai, khususnya melalui dasar ekonomi baru DEB yang dilancarkan pada tahun 1971. Bagaimanapun, apabila DEB ini iaitu dasar ekonomi baru tamat pada tahun 1990, perpaduan yang diidamkan itu masih belum tercapai. Baik, seterusnya ialah pada 1991, rakyat Malaysia diperkenalkan pula oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad iaitu Perdana Menteri ketika itu dengan wawasan 2020. Kalau ikutkan tahun lepas lah kan. Jadi dengan wawasan 2020 itu yang berteraskan konsep bangsa Malaysia, iaitu suatu bentuk perpaduan yang dijangkakan akan dicapai pada tahun 2020. Namun demikian, sehingga tahun 2009, tiada sebarang tanda-tanda jelas di mana perpaduan yang diharapkan itu akan dicapai. Seterusnya ialah maka diperkenalkan pula konsep Satu Malaysia oleh Datuk Seri Najib Tun Razak untuk merangsang masyarakat Malaysia ke arah perpaduan. Biarpun perpaduan yang diimpikan masih belum tercapai dalam tempoh 42 tahun, iaitu dari tahun 1969 hingga 2011, namun kita telah mencapai sesuatu yang signifikan yang menjadikan Malaysia negara contoh kepada banyak negara di Asia, seperti Afrika dan Amerika Latin. Konflik kesepaduan sosial seterusnya ialah Perdana Menteri Malaysia ke-7 iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad telah melancarkan pula Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 atau lebih dikenali sebagai WKB 2030 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur pada 5 hari bulan September 2019 bagi memberi suntikan baharu agar kesepaduan dapat dikukuhkan melalui perkongsian ekonomi yang adil. Seterusnya ialah dasar Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 ini bermatlamatkan supaya ekonomi Malaysia melonjak kepada ekonomi berpendapatan tinggi di samping
memperkasakan kuasa beli rakyat. Ia merupakan hala tuju ekonomi negara bagi tempoh 10 tahun bermula 2021 hingga 2030 yang bertujuan untuk merapatkan jurang pendapatan dan membangunkan antara kelas, kaum dan wilayah. Seterusnya, dasar wawasan kemakmuran bersama 2030 ini akan memacu pembangunan negara secara mampan seiring dengan pengagihan ekonomi yang adil, saksama dan inklusif buat semua rakyat Malaysia. Ketika negara kita ini sedang berhadapan dengan ketidaktentuan ekonomi dunia akibat perang perdagangan yang berlaku antara dua negara, iaitu Amerika Syarikat dengan negara China. Seterusnya ialah dengan adanya dasar wawasan kemakmuran bersama 2030 ini, ia akan menjadikan ekonomi Malaysia lebih berdaya tahan serta menyuburkan perpaduan dalam kalangan rakyat serta memantapkan kestabilan Malaysia sebagai sebuah negara demokratik. Dari kesepaduan sosial ke kesepaduan nasional. Kesepaduan nasional dilihat sebagai satu proses dinamik apabila rakyat pelbagai kaum dan etnik dengan sosial budaya, agama, adat resam, bahasa dan wilayah yang berbeza dapat hidup dalam suasana aman damai serta harmoni. Berdasarkan sejarah, ada beberapa isu perbalahan kaum yang agak besar dan rumit pernah berlaku dalam negara kita. Bagaimanapun, ia dapat ditangani dan tidak merebak ke tempat lain. Kini, isu-isu sensitif melibatkan hubungan kaum kelihatannya semakin meningkat apabila berkembangnya media sosial yang menjadi media utama rakyat menyalurkan perasaan tidak puas hati terhadap orang lain. Penggunaan media sosial yang begitu terbuka telah mengakibatkan ada pihak yang menggunakan kesempatan ini untuk menimbulkan rasa kurang senang serta mencetuskan api perkauman. Masyarakat perlu bijak dalam menerima segala maklumat yang diperolehi di internet agar tidak mudah terpengaruh dengan sentimen dan mainan segelintir pihak untuk menggugat keharmonian dan perpaduan yang sudah dibina sejak sekian lama. Perbezaan ideologi politik dalam kalangan rakyat sering mencetuskan perbalahan yang boleh membawa kepada konflik perkauman yang serius sekiranya ianya tidak ditangani secara bijak. Setiap pihak perlu mempunyai rasa tanggungjawab untuk memastikan kesepaduan ini dapat dikekalkan dan menjadi bertambah baik demi masa hadapan generasi yang akan datang. Punca konflik kesepaduan sosial di Malaysia. Yang pertama, tidak menghayati dan mengamalkan prinsip rukun negara. Kedua, perbezaan ideologi politik. Ketiga, kurangnya interaksi antara kaum disebabkan pemisahan yang berlaku dari segi penempatan tempat tinggal, persekolahan dan pekerjaan. Keempat, tidak peka dan kurang berminat memahami budaya kaum-kaum yang lain. Kelima, tidak mahu menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa utama untuk berkomunikasi dalam acara formal atau tidak formal. Keenam, proses sosialisasi yang dialami sejak kecil dari ibu bapa, sekolah dan rakan sebaya telah menanamkan nilai-nilai negatif yang prejudis terhadap kaum lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izwan bin Muhammad Nasir dari kursus Sains Geomatik. Hari ini saya akan membentangkan tentang proses kesepaduan sosial. Di Malaysia mempunyai masyarakat yang pelbagai agama dan bangsa. Wujudnya perbezaan dari aspek etnik, agama, bahasa, politik, kelas sosial, gender dan antara generasi itu sendiri. Perbezaan ini perlu diatasi kerana masyarakat Malaysia perlu mencapai keamanan dan kestabilan bagi meneruskan kelangsungan hidup. Kesepaduan yang wujud ialah suatu fenomena sosial yang perlu dinikmati oleh masyarakat di Malaysia sekiranya ia terus diterapkan di dalam diri masyarakat Malaysia melalui pelbagai ikhtiar dan kegiatan
supaya kesepaduan itu tercapai. Setiap masyarakat bertanggungjawab secara bebas untuk bertindak dan berperilaku ke arah mencapai keamanan dan keharmonian untuk diri, keluarga serta kelompok sosial sesuatu masyarakat itu sendiri. Contohnya, apabila berlaku sesuatu konflik antara kaum, sebaiknya segera mencari penyelesaian sesuatu rundingan supaya terhasil persetujuan ataupun kompromi dan tolak ansur di antara kaum itu sendiri. Kemungkinan dengan cara ini tidak dapat menyelesaikan keseluruhan konflik tersebut, namun ia dapat mengurangkan dasar perbezaan di antara kaum. Dalam sejarah Malaysia yang telah ditulis oleh Syamsul Amri, terdapat tahap-tahap hubungan etnik antaranya era konflik, iaitu berlaku selepas Perang Dunia Kedua, era stabil tetapi tegang tahun 1961 hingga 1970, dan era kestabilan ekonomi dan kestabilan politik bagi mendukung kemakmuran proses simbiosis sekarang. Isu etnik telah diinstitusikan dalam era penjajahan British dan diwarisi oleh kerajaan Malaysia sehingga kini. Setiap kumpulan etnik bergerak dan menjalani kehidupan mereka berlandaskan norma, nilai dan budaya yang berbeza-beza. Malaysia berjaya mencapai keamanan hasil dari perbincangan, rundingan dan pelbagai proses tolak ansur bagi mencari titik pertemuan antara perbezaan dan persamaan yang wujud dalam masyarakat. Seterusnya, kesepaduan untuk negara dan bangsa. Malaysia sebuah negara yang bercirikan kepelbagaian kaum, bahasa, agama dan budaya. Masyarakat yang pelbagai seharusnya memainkan peranan bersifat toleransi antara satu sama lain dan menerapkan nilai kesederhanaan di kalangan masyarakat. Terdapat kesulitan yang harus diharungi seperti arus globalisasi, dasar ekonomi, dasar bahasa dan pendidikan, serta isu agama dalam meningkatkan lagi kesepaduan negara bangsa. Mansur Muhammad Noor dalam bukunya menjelaskan naratif negara bangsa Malaysia adalah sebuah negara etno berpasakkan anak watan dalam masyarakat kepelbagaian dengan persekutuan sebagai negara dan landasan utama dalam proses integrasi. Tun Mahathir Mohamad turut menjelaskan terdapat 3 perkara yang menjadi asas kepada pembinaan negara bangsa, iaitu identiti, integrasi dan pembangunan. Seterusnya adalah proses-proses ke arah kesepaduan sosial. Sejarah Malaysia memperlihatkan bagaimana segala bentuk konflik, perbalahan dan perbezaan boleh diselesaikan dengan cara melakukan kesatuan dan inovasi sosial. Cara ini membolehkan mereka yang terlibat dalam politik, dalam organisasi dan masyarakat sivil dapat membantu dalam mencari strategi-strategi tindak balas yang lebih baik bagi membolehkan penglibatan ahli masyarakat dalam memperbaiki, mencari kedudukan atau paksi yang betul dan mengukuhkan hubungan antara satu sama lain berdasarkan rasa yang dikongsi bersama, minat yang sama atau pengalaman yang dikongsi bersama. Ini pasti bagi menghasilkan konsensus, kompromi dan kebersamaan. Sekian, terima kasih. Antara proses-proses berikut, yang pertama, akomodasi. Apa itu akomodasi? Akomodasi merupakan proses yang memerlukan kepada menghormati budaya lain tetapi tetap dengan budaya mereka sendiri. Perkara yang diterima kebiasaan merupakan perkara-perkara yang mempunyai nilai yang positif dan tidak melibatkan prinsip asas yang telah digariskan. Contohnya, kita sedia maklum bahawa kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan telah termaktub di bawah perkara 152/1 Perlembagaan Malaysia. Namun, penggunaan bahasa lain seperti bahasa Mandarin, bahasa Tamil, bahasa Inggeris adalah tidak dilarang selagi mana ianya penggunaannya tidak bertentangan dengan perlembagaan. Proses yang seterusnya dinamakan dengan proses akulturasi. Proses akulturasi melibatkan proses penerimaan unsur budaya yang berbeza dari kelompok yang menerima budaya tersebut.
yang mana pada asalnya budaya yang diterima itu tidak ada dalam budaya kelompok yang menerima. Menurut Anwar Ramli, akulturasi juga dikenali dengan proses asimilasi budaya. Suatu budaya yang diterima kebiasaannya budaya yang membawa kepada unsur yang positif lah. Okey, contohnya budaya memberi duit raya dan juga budaya memberi angpau. Kita sedia maklum, budaya memberi angpau ni bermula daripada masyarakat Cina. Tetapi masyarakat Melayu menggunakan budaya tersebut dengan menamakan duit raya dan memberikan kepada anak-anak sewaktu Hari Raya Aidilfitri. Proses yang seterusnya dinamakan dengan proses asimilasi. Asimilasi merupakan proses gabungan dua budaya yang berlainan dan hasilnya akan membentuk identiti masyarakat yang baharu. Menurut Nurhani Bakri, proses ini hanya boleh berlaku apabila golongan minoriti bersedia untuk menyerap budaya golongan majoriti dan golongan majoriti tersebut bersedia untuk menerima golongan minoriti. Dan proses ini ia tidak melibatkan kepercayaan dan juga agama. Ya, okey, kerana ia berlaku antara dua budaya yang berbeza sahaja tetapi masih mengamalkan kepercayaan yang sama. Contohnya kita lihat perkahwinan campur suatu ketika dahulu di antara pedagang Cina dengan penduduk tempatan Melaka. Hasilnya lahirlah kaum peranakan yang dinamakan dengan kaum peranakan Baba dan Nyonya. Okey, perubahan budaya yang dapat kita lihat dengan ketara seperti pemakaian, bahasa pengantaraannya menggunakan bahasa Melayu dengan fasih dan juga pemakanan. Okey, antara contoh lain proses asimilasi adalah kaum peranakan Ceti, kaum Serani, kaum India Muslim ataupun dikenali dengan golongan Mamak. Dan proses yang seterusnya dinamakan dengan proses amalgamasi. Amalgamasi merupakan suatu tahap asimilasi yang paling tinggi. Teori ini terjadi kerana percampuran budaya dan ras maka menghasilkan budaya dan ras yang baharu. Contohnya ianya berlaku apabila adanya perkahwinan campur antara etnik. Ya, okey. Maka apabila bercampur, ras yang baru akan lahir dan tidak sama dengan budaya asal etnik mereka. Menurut sejarah dan catatan sejarah, perkahwinan campur ini sebenarnya sudah bermula pada zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, sekitar abad yang ke-15 dan juga ke-16. Okey, dan jika dilihat pada masa kini juga, sebenarnya perkahwinan campur di Malaysia masih lagi berlaku dan dapat diterima dengan baik oleh sesetengah pihak. Baik, saya akan meneruskan poin yang seterusnya, iaitu tentang kaedah ataupun cara ataupun metod yang diguna pakai bagi memantapkan kesepaduan sosial di Malaysia. Baik, untuk poin ini saya akan pecahkan kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama, antara kaedah yang diguna pakai ialah menjadikan rukun negara itu sebagai teras budaya. Yang kedua ialah dengan mematuhi dan menghormati perlembagaan Malaysia, dan kaedah yang seterusnya ialah dengan menggunakan bahasa kebangsaan itu sebagai bahasa pertuturan bersama. Okey, kita lihat kepada poin yang pertama tadi, iaitu menjadikan rukun negara itu sebagai teras budaya. Bagaimana terjadinya rukun negara? Baik, rukun negara itu terjadi akibat berlakunya satu pertembungan dan perselisihan kaum yang terjadi pada 13 Mei pada tahun 1969. Dan rukun negara ini terbentuk yang pertama bagi mencapai perpaduan dalam masyarakat. Seterusnya ianya bagi memelihara cara hidup secara demokratik. Seterusnya yang ketiga ianya bagi mencipta satu masyarakat yang adil dan saksama. Seterusnya rukun negara ini dibentuk bagi membentuk satu sifat liberal dalam masyarakat Malaysia
yang mana kita ketahui ianya masyarakat Malaysia itu terdiri daripada pelbagai tradisi, pelbagai kebudayaan yang berbeza, dan yang terakhir ialah ianya bertujuan bagi membina masyarakat yang progresif melalui cabang-cabang sains dan teknologi moden. Baik, seterusnya kita pergi kepada 5 prinsip rukun negara. Baik, rukun negara yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga ialah keluhuran perlembagaan. Yang keempat ialah kedaulatan undang-undang. Dan yang kelima ialah kesopanan dan kesusilaan. Baik, kita pergi kepada poin yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Sebagaimana yang kita tahu bahawa negara Malaysia merupakan negara yang mengamalkan sistem demokrasi. Baik, seterusnya ialah rukun negara yang kedua. Rukun negara kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Sebagaimana yang kita tahu, Malaysia ini merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan, iaitu Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Seterusnya rukun negara yang ketiga, iaitu keluhuran perlembagaan. Baik, prinsip ini memerlukan rakyat Malaysia untuk menerima dan mempertahankan keluhuran dan kemuliaan perlembagaan negara, kerana ianya merupakan satu perundangan tertinggi negara. Rukun negara yang seterusnya ialah kedaulatan undang-undang. Sebagaimana yang kita tahu, sebuah negara itu memang memerlukan undang-undang. Ini untuk mengawal dan mewujudkan satu masyarakat yang aman, harmonis, stabil, makmur dan sebagainya. Dan seterusnya, poin yang terakhir ialah kesopanan dan kesusilaan. Setiap individu di Malaysia itu seharusnya bersifat bersopan santun dan menjaga tata susila agar keamanan dan keharmonian negara dapat dijaga. Kaedah kedua bagi memantapkan nasionalisme di kalangan masyarakat Malaysia ialah dengan mematuhi dan menghormati perlembagaan persekutuan. Di sini terdapat beberapa tujuan perlembagaan itu dilaksanakan. Yang pertama ialah bagi menjamin keutuhan dan kedaulatan negara. Khususnya perlembagaan ini dibuat bagi bertujuan sebagai sumber rujukan. Poin seterusnya akan dibentangkan oleh rakan saya, Nazrin. Masih lagi di bawah poin yang sama, iaitu mematuhi dan menghormati perlembagaan persekutuan. Terima kasih, silakan Nazrin. Okey, kita tengok yang ketiga, iaitu menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pertuturan bersama. Negara Malaysia memilih untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, iaitu bahasa rasmi dan bahasa perhubungan utama yang sesuai dengan sejarah, demografi dan budaya negara kita lah. Okey. Pada tahun 1963, salah satu daripada cabaran negara pada masa itu selepas kemerdekaan Malaysia adalah untuk memastikan wujudnya kesefahaman ataupun integrasi nasional antara negeri Sabah dan Sarawak dengan semenanjung Malaysia pada masa itu. Pada awal penubuhan Malaysia, terdapat sedikit masalah dalam hubungan Sabah dan Sarawak dengan Kerajaan Persekutuan. Dengan ini dia menyebabkan ketegangan politik berlaku sehingga menyebabkan ada pemimpin yang mengancam untuk keluar daripada Malaysia. Penggunaan dan penguasaan bahasa itu dia menunjukkan jati diri suatu bangsa tersebut. Bahasa juga dia melambangkan bagaimana suatu bangsa itu menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi perpaduan untuk saling memahami antara satu sama lain. Kekuatan bahasa itu juga dia menunjukkan secara tidak langsung betapa kuatnya suatu bangsa itu. Okay. Sebagai kita rakyat Malaysia ni menjadi tanggungjawab kita setiap warga negara Malaysia untuk menguasai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Lebih-lebih lagi kita ni yang bekerja sebagai pejabat awam yang juga barisan hadapan kerajaan untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Okey, kita tengok poin yang keempat, iaitu mengawal perjalanan kerajaan. Dengan adanya perlembagaan ni,
segala tindakan para pemimpin dapat kita ketahui ataupun kita pastikan ini kerana segala tindak tanduk mereka mestilah berdasarkan kepada perlembagaan yang telah dicatat di dalam perlembagaan lah, bukan bertindak sesuka hati mereka. Oleh itu, pihak pemerintah tidak dapat melakukan sebarang perbuatan yang boleh menyelewengkan daripada perlembagaan. Ini bererti perlembagaan dapat menjamin kita agar pihak pemerintah ni tidak berlaku salah kuasa atau menyalahgunakan yang diperuntukkan kepada mereka. Okey, kita tengok poin yang ke-5, iaitu mengekalkan keamanan. Okay. Apabila berlakunya pertukaran kuasa yang berlaku selepas proses pilihan raya, dia tidak akan menyebabkan sebarang kesan ke atas negara maupun corak pemerintahan. Ini kerana setiap pemimpin dari parti politik yang menang pada masa itu mestilah mempunyai cita-cita ataupun konsep yang sama dalam menguruskan negara. Okay. Kita tengok yang ke-6, iaitu perlembagaan menjamin keamanan sebuah negara itu. Macam mana kita nak tahu? Dengan adanya perlembagaan, rakyat mendapat jaminan undang-undang bahawa ni tidak akan ada unsur diskriminasi di kalangan mereka. Pembahagian kuasa yang dinyatakan secara jelas dalam perlembagaan antara rakyat dengan pemerintah serta badan perundangan telah mengisahkan antara satu sama lain daripada melakukan penindasan dan salah guna kuasa. Okey. Tidak ada pihak yang mendapat keistimewaan daripada undang-undang. Sebaliknya, semua orang haruslah menghormati dan mematuhi perlembagaan negara. Sikap ni dapat membantu untuk mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat sebagai syarat untuk membolehkan mereka hidup aman damai. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhana binti Abdullah. Okey, pada bahagian saya akan membincangkan mengupas sedikit mengenai cabaran ke arah mencapai kesepaduan nasional. Okey, sejak awal penubuhan tidak hanya isu integrasi nasional yang diketengahkan, namun isu kesepaduan sosial turut mendapat perhatian. Ini perhatian daripada pemimpin lah. Okey, dan peristiwa rusuhan kaum yang tragik pada tahun 1969 yang telah menyebabkan isu kesepaduan etnik atau kesepaduan sosial ini bertambah mendesak. Okey, dan bagi Malaysia, pada pandangan Malaysia, dalam membina sesebuah negara bangsa adalah merujuk kepada pembinaan sebuah negara yang bersatu padu daripada segi politiknya, ekonominya, budaya, sosial dan juga wilayah dengan jati yang jelas. Okey, kalau tidak jelas, macam mana kita nak membentuk satu negara yang satu padu. Okey, dalam negara ini dasar perpaduan nasional berasaskan integrasi, iaitu kesepaduan sosial dan integrasi nasional. Okey, integrasi sosial ini adalah yang bermaksud usaha yang dilakukan dengan penuh sedar melalui perkayasaan sosial, iaitu dengan pelbagai dasar seperti bahasa, budaya, kebangsaan untuk melahirkan masyarakat yang bersatu padu dengan identiti nasional dalam sebuah negara persekutuan. Okey, maafkan saya. Okey, dan juga dalam sebuah negara yang pelbagai etnik, iaitu pelbagai budaya dan agama, sosial kesepaduan kaum adalah sangat penting untuk menjamin kestabilan sosio-politik. Kesepaduan sosial adalah merujuk kepada kesatuan dan kepaduan kewujudan dalam kalangan pelbagai etnik di negara ini sehingga mewujudkan keharmonian dan juga keamanan. Okey, dan dengan kesepaduan sosial akan membentuk satu negara yang
harmoni dan juga aman, dan tidak berlakunya sebarang perbalahan ataupun yang apa yang kita dapat lihat, apa yang terjadi pada dunia politik di negara kita sekarang ni kebanyakannya menjadi huru-hara bila ada sesetengah individu ataupun sesetengah rakyat masyarakat kita yang kini hanya menggunakan kuasa untuk kepentingan diri dan juga menggunakan identiti sebagai satu benda yang tidak memberi manfaat kepada orang lain. Alright, seterusnya menyatukan pelbagai negeri dengan latar belakang demografi yang rencam dan berbeza, ditambah lagi dengan faktor geografi yang berbukit-bukau dan laut China Selatan bukan tugas yang mudah. Dan perpaduan etnik ini sentiasa menjadi tumpuan, menjadi keutamaan bagi kerajaan, dan juga kerjasama erat antara kerajaan pusat dan juga kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, serta perhubungan rapat dan harmoni antara penduduk di pelbagai wilayah dan atau negeri penting untuk menjamin mewujudkan kesepaduan sosial dan integrasi nasional. Jadi kalau dekat sini, kalau kita hidup dalam satu tempat yang tidak mendapat satu sepakat yang sama, jadi dekat situ dia akan timbul satu perbalahan yang menyebabkan menimbulkan satu perbalahan yang menimbulkan satu puak sana, ada puak yang tidak menyokong, ada puak yang menyokong. Jadi dekat sini akan timbul perbalahan bila mereka tidak seiring. Jadi kalau untuk kita meraihkan ataupun kita nak mewujudkan satu keharmonian ataupun keamanan dan juga keamanan, jadi kita kena bersatu padu daripada segi kesepaduan sosial kita dan juga integrasi nasional kita. Itu saja untuk bahagian cabaran, yang mana cabaran ke arah mencapai kesepaduan nasional. Ia bukan satu benda yang dia bukan satu perkara yang mudah untuk kita ketengahkan, dan macam mana kita nak memperelokkan ataupun kita menghayati bagaimana negara yang maju dan yang merdeka membendung dalam mencapai, maafkan saya, bukan membendung tapi mencapai kesepaduan nasional dalam sebuah negara. Okey, seterusnya saya akan menerangkan satu topik yang sangat penting bagi mencapai kesepaduan nasional dan juga kemakmuran negara. Okey, bagi setengah orang, dia akan menganggap perkara nilai ini adalah perkara yang biasa. Tapi dalam mencapai kemakmuran bersama, ia sangatlah penting. Okey, dalam masyarakat Malaysia yang pelbagai, kepribadian dan juga pembentukan sosial ataupun kita panggil jati diri amatlah penting untuk membina kesepaduan nasional yang baik. Okey, negara Malaysia sangat memerlukan sumber tenaga kerja dan kumpulan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai murni bagi menyumbang kepada kemakmuran bersama serta mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan harmoni. Okey, antara set nilai yang mendasari masyarakat Malaysia seperti nilai hormat menghormati, menjalin keharmonian, menjaga maruah sesama kaum dan pelbagai lagi nilai-nilai yang positif. Okey, penghayatan nilai ini sangat penting bagi mengelakkan masyarakat daripada melakukan perkara-perkara yang tidak sihat ataupun kita panggil perkara yang menyalahi norma-norma kehidupan yang sejahtera lah. Okey, seterusnya penghayatan ini merupakan satu jalan ataupun corak langkah perpaduan nasional dan juga mencetuskan masyarakat yang harmoni dan bersatu padu. Okey, penghayatan nilai ini dapat diterapkan menerusi pelbagai inisiatif kerajaan, antaranya dengan mewujudkan rukun negara yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan.
Okey, menurut Ahmad Zahrudin, prinsip ini jika dipraktikkan akan dapat membentuk seseorang individu yang berdisiplin dan bermoral yang akan membantu mewujudkan sebuah masyarakat yang baik, berbudi bahasa, bersopan santun dan bersusila, serta ia dapat melahirkan sebuah masyarakat Malaysia yang harmoni dan bersatu padu. Okey, sebelum ni ada sahabat saya menerangkan tentang prinsip ataupun 5 rukun negara. Okey, berdasarkan prinsip ini juga ia dapat menyarankan kepada kita setiap kumpulan masyarakat dapat bertindak dan berkelakuan secara sopan dan susila yang seharusnya mempunyai penghayatan nilai yang tinggi. Sektor pendidikan juga memainkan peranan yang penting bagi membina dan juga menanamkan nilai-nilai yang positif yang akan mendorong kepada kemajuan sosial dan juga kesepaduan negara, di mana sektor pendidikan ini dapat dilihat sebagai ejen perubahan sosial yang wajar berkembang selari dengan perubahan ekonomi, politik dan juga teknologi semasa, supaya nilai-nilai yang sedia ada boleh diikut selari dengan perubahan-perubahan tersebut. Okey, golongan muda harus didedahkan dengan nilai-nilai yang baik dan diterima oleh masyarakat sejak kecil lagi. Okey, di sinilah kita lihat peranan pemimpin ataupun kerajaan yang bertanggungjawab dalam mengatasi masalah sosial dan perpaduan negara yang sedang meningkat maju. Antara usaha kerajaan Malaysia dalam menerapkan penghayatan nilai melalui pendidikan ialah dengan melaksanakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM 2013 hingga 2025 yang dilancarkan oleh Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin yang merupakan Menteri Pendidikan Malaysia pada ketika itu. Okey, dalam pelan pembangunan tersebut, ia mempunyai 11 anjakan yang utama, yang mana salah satu daripadanya ialah melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai. Okey, penghayatan nilai ini perlu dipupuk melalui proses pendidikan bagi mencorakkan insan yang kuat, bermoral, sanggup menghadapi cabaran dan berkebolehan menyelesaikan konflik dan juga krisis yang dihadapi. Okey, pihak pemimpin juga harus bijak dalam menyusun pembangunan dan pemodenan supaya masalah sosial dan perpaduan ini tidak akan mengganggu kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Malaysia. Okey, seterusnya kita masuk kepada bahagian yang terakhir adalah kesimpulan daripada keseluruhan perbincangan yang kita boleh kupaskan sedikit sahaja. Ini adalah dalam usaha kita menjadikan sebuah negara bangsa. Ini adalah pelbagai strategi dan juga pendekatan dan dasar telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk menjadikan sebuah negara ini bukan sahaja makmur dan juga maju dalam semua bidang, namun turut mempunyai hubungan etnik yang harmoni dan juga bersatu padu. Okey, dan seperti biasa kita mengimpikan negara Malaysia kita ni, mengimpikan rakyat Malaysia ini, kita mengimpikan negara Malaysia ini adalah sebuah negara yang menyaksikan rakyat yang berbilang kaum, budaya dan juga agama dapat hidup dalam keadaan yang aman dan damai, supaya tidak hidup dalam keadaan yang saling berbalah dan tidak menerima antara satu sama lain. Rakyat yang memiliki kesatuan dan perpaduan yang utuh. Okey, sementara itu hubungan kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan berada dalam keadaan yang harmoni sesuai dengan tuntutan perlembagaan negara kita. Alright, dan seterusnya pelbagai kaum dan juga integrasi nasional merupakan tunjang kestabilan sosial politik di negara ini. Okey, itu sahaja daripada saya sendiri dan juga ahli kumpulan saya. Okey, terima kasih meluangkan masa bersama saya dan juga rakan-rakan saya. Okey, mohon maaf kalau kami ada keterlanjuran bercakap dan silap membagi informasi kepada
rakan-rakan semua dan juga pensyarah. Okey, kami mohon juga tunjuk ajar daripada rakan-rakan dan juga pensyarah. Dan untuk sebarang pertanyaan, kami bukakan kepada anda semua untuk bertanya kepada soalan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.